Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan, kelapangan masa untuk hadir dalam majlis yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan ini. Dan kita harapkan dengan adanya majlis yang begini, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang bermanfaat ini, dan seterusnya memberikan kita syurga seperti mana yang dijanjikannya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam bab hadis yang berkaitan dengan yakin dan tawakal. Hadis nombor 11 dalam bab ini. An Anasin qala kana akhwani ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya wal akhar yahtarifu fashaka muhtarifu akhahu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bihi rawahu Tirmidzi bi isnadin sahihin ala syarti Muslim. Yahtarifu yani yaktasibu wa yatasabbabu. Dari Anas berkata, pada masa Nabi SAW ada dua orang yang bersaudara. Yang satu suka datang kepada Nabi dan yang lain giat berusaha. Kemudian orang yang giat berusaha mengadu kepada Nabi tentang keadaan saudaranya itu. Lantas baginda bersabda, barangkali kamu mendapat rezeki kerana saudaramu itu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam bab zuhud dengan isnadnya yang sahih atas syarat Muslim, dan Al-Albani rahimahullah mensahihkan. Yahtarifu adalah bekerja, giat mencari dan berusaha mencari sebab datangnya hasil rezeki. Okey. Ini berkaitan dengan satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua beradik ataupun dua bersaudara ni. Seorang dia datang untuk belajar, selalu datang kepada Nabi, dan seorang lagi berusaha untuk mencari rezeki. Okey. Dan disebabkan perbuatan ini adalah satu perbuatan kedua-duanya penting, tanpa menafikan mencari rezeki itu adalah salah satu perkara yang dituntut oleh syarak, dan menuntut ilmu juga dituntut oleh syarak lebih lagi, kerana ilmu itu menentukan rezeki itu datang. Okey. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan apabila salah seorang saudara ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini selalu datang kepada baginda, selalu datang sampai dia tak melakukan kerja dikatakan, sedangkan dia datang untuk menuntut ilmu. Dan kita menyaksikan dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu ucapan yang agak menarik yang perlu kita fahami, yang mana dalam sebutan itu, apabila orang yang keluar datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatnya ikhlas, dan kita tahu tubuh badan Rasulullah itu penuh keberkatan. Siapa yang hadir duduk bersama Rasulullah ada keberkatan, dan bukan duduk kosong-kosong. Ya, buang masa. Dia tak duduk macam kita. Kita duduk buang masa. Sembang belum tentu lagi betulnya. Ya, tetapi bila duduk dengan Rasulullah, insya-Allah duduk itu penuh dengan keberkatan, penuh maklumat, penuh ilmu. Jadi di sana ada keberkatan yang tinggi. Lalu apabila lelaki yang datang itu mengadu tentang kawannya atau saudaranya, ya, sentiasa kepada baginda, ya, lalu Rasulullah mengatakan satu ucapan, la'allaka turzaqu bihi. Ya, maksudnya barangkali kamu mendapat rezeki kerana saudaramu. Subhanallah. Kerana orang ni, kawan dia ni ataupun saudara dia ni pergi menuntut ilmu, maka disebabkan dia pergi menuntut ilmu, Allah murahkan rezeki kamu. Macam mana tu?
Satu perkara bila Rasulullah berbicara begini, ianya menunjukkan kalam wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Rezeki yang Allah bagikan kepada kita telah ditetapkan. Allah dah bagi orang tu lebih, orang tu kurang. Yang lebih bantu yang kurang. Dan Allah telah bagi jalan-jalan dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan, dibagikan maklumat yang baik ataupun yang jahat. Dan kita ikut jalan yang baik, Allah bagikan ketetapan yang baik itu akan dapat yang baik. Itu pasal persoalan ini adalah satu persoalan yang dikatakan alam ghaib, tentang masalah rezeki, yang mana kita kena beriman adanya rezeki di sisi Allah. Selagi kita hidup, adalah rezeki kita, ada nyawa kita. Kalaulah anjing, babi, maaf kata, dia sebut babi sensitif, khinzir, pasal apa, dah ada dalam coklat kan, sampai ada nak samak mulut, samak darah kan. Apabila benda tu, ya, binatang-binatang yang kita anggap hina, tapi Allah bagi rezeki. Takkanlah manusia yang Allah muliakan, seorang hamba Allah, Muslim pula tu, Allah muliakan lagi, tak ada rezeki pada dia? Takkan, mustahil. Kerana sifat Allah yang maha pemurah. Ya, kalau binatang yang hina pun Allah bagi rezeki, ini kan manusia yang mulia, tentu Allah dah sediakan rezeki. Cuma usaha ataupun tidak, berusaha ataupun tidak. Okey, konsep tu kena ambil kira. Okey. Kemudian ini kan pula penuntut ilmu syar'i yang akan mempertahankan agama. Tuan-tuan dan perempuan, tidak dapat nak gambarkan satu rezeki yang Allah bagi, kita bagi orang, Allah bagi kita. Dia pusingan macam itu. Itulah konsep sedekah dan konsep zakat. Yang mana kalau kita study elok-elok, orang yang bersedekah, orang yang berzakat, dia tidak akan miskin dan tidak akan papa. Carilah dalam sejarah dunia, orang bersedekah, orang yang berzakat, papa ke dana. Orang yang tak bersedekah, orang yang tak berzakat, yang tu akan jadi papa ke dana. Silap-silap dihancurkan. Seperti mana yang berlaku pada Qarun. Lelaki yang begitu kaya, yang Allah bagikan harta dia bukan macam harta kita. Kita bolehlah rasa, Masya Allah, aku ada BMW sebiji, emas sebiji, kan? Oh, dah rasa gah dah tu. Rumah pula duduk atas bukit, kan? Qarun, kalau saksikan dalam ayat Al-Quran, harta dia, siapa yang dah pergi telaga Qarun? Ya, saya pergi Mesir pun tak pergi, jauh dia berkata. Okey, cuba tengok dalam surah Al-Qasas, kita menyaksikan bagaimana kedudukan Qarun. Surah Al-Qasas juzuk ke-20, surah ke-28. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia melakukan kezaliman terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Okey, kita melihat Qarun yang Allah bagikan kehebatan kepada dia ialah dengan dikurniakan kemampuan memiliki emas. Ya, emas banyak mana yang dimilikinya? Kita tak banyak lagi, ya.
Banyak mana kat rumah kita belum lagi banyak. Pasal apa? Kunci emas kita tu kecil je. Tetapi bila kita menyaksikan Qarun yang memiliki emas pure punya emas 999, kita 916 yang banyak, dia 999. Okey, maka ia melakukan kezaliman terhadap mereka. Apa zalim yang dilakukan pada Bani Israel di sana tu? Kerana tidak membayar zakat, kata ulama. Harta dia punya pasal lah, tak? Oleh kerana itu kita kena tahu, harta kita ada hak orang miskin di dalamnya. Bila cukup nasab, ada hak orang miskin. Betul harta kita, tetapi harta itu adalah milik Allah. Oleh kerana itu nak dikeluarkan benda tu. Bukan banyak pun. Berapa? 85 gram emas dikeluar zakat berapa? 2.5 je. Ya, bukan 25 gram, 2.5. Sikit je. Tapi tak boleh, takut orang lain kaya. Okey. Qarun Allah hanya bagikan begitu. Hartanya kalau dia keluar zakat tak lokek pun, kata orang. Sebab kata orang ada bilion, bagi 1000 tak ada rasa apa. Tapi disebabkan takabur. Dia tak mau orang memiliki harta seperti dia. Qarun kaya dia sampai sekarang kalau jumpa harta tu, kat mana kita jumpa orang panggil harta? Karun. Kan? Begitu sekali nak menunjukkan kayanya Qarun. Tapi kena sebut betul lah Qarun, bukan Karun, kan? Harta Qarun. Jumpa kat mana? Harta Karun, dia berkata. Hanya harta tok nenek Pak Mat, Pak Man lama dulu punya. Tapi orang panggil harta Karun juga. Okey. Kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Maksudnya banyak harta dia. Kalau kunci saja, orang-orang, bukan seorang yang pikul, beberapa orang yang pikul kuncinya saja. Nak buka tu, gedung dia tu, bukan seorang yang bawa kunci, beberapa orang yang memikul. Menunjukkan mubalaghah di sini betapa banyaknya harta Qarun. Siapa yang menyaksikan tasik Qarun yang besar tu, dia akan mengetahui berapa banyak nilaian harta di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membanggakan diri, sombong. Kaya sangat, dia rasa bangga, akulah orang yang paling kaya. Okey, ni dia. Bila kita menyaksikan pada hari ini, dalam kisah ni, Qarun adalah orang yang kaya tapi tidak mahu membayarkan zakat. Apa kesudahannya? Dan kita menyaksikan kesudahannya pada hari dia keluar dengan mahkota, dengan barang-barang hartanya, berjalan di depan Bani Israel. Orang-orang yang menyaksikan macam kita juga tengok, Masya Allah, kalau lah aku boleh dapat sebiji BMW. Bukan kita je, ustaz pun serupa, dapat sebiji pun sedap juga kan. Dia tak tahu maintenance-nya tinggi. Okay? Bila dia tengok begitu, subhanallah, kalau lah aku boleh jadi macam Qarun. Sekelip mata pemikiran manusia berubah. Dan kita kena faham, harta boleh mengubahkan orang begitu mudah sekali. Harta boleh mengubahkan pemikiran orang kaya, orang miskin, orang apa juga. Dengan begitu sekelip mata mereka akan berubah pendirian. Na'udzubillah min zalik. Melainkan orang-orang yang beriman yang Allah asingkan. Okey, tengok ya. Pada ayat 79 kita tengok, Allah menceritakan, فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahan. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Orang yang menyaksikan hari apa yang macam kita buat di Dataran Merdeka tu, yang bawa dengan kereta berhias apa semua. Begitu juga Qarun, dia bawa harta-harta, ditunjuk bentuk-bentuk harta dia, emas pure, emas tulin, dengan pakaian dia pun pakaian emas belaka. Subhanallah.
kita menyaksikan kehebatan. Semua orang yang tengok Qarun memuji. Dan yang ingin hidup macam Qarun pun bercita-cita dan berangan-angan nak jadi macam Qarun. Sehingga kan di kalangan itu ada orang yang beriman mengatakan, orang yang ada ilmu mengatakan, wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wala yulaqaha illa sabirun. Berkatalah orang yang dianugerahkan ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Ya, subhanallah. Pada waktu kejadian itu, segelintir masyarakat nak hidup macam Qarun, lalu muncul orang-orang yang ada ilmu ataupun orang yang beriman. Memang itu tabiat. Orang yang ada ilmu dan beriman, dia sentiasa menasihati orang. Jangan kita gairah sangat nak jadi macam dia. Ya, dalam bab-bab ini kita kena faham elok-elok. Orang-orang yang ada ilmu dan ada iman, dia memandang melalui pemandangan hati dia. Maksudnya petunjuk melalui firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Bila dia tengok orang yang kaya, tak solat, tak zakat, jangan kita gairah sangat. Ya, oi, dia tu kaya, hebat apa semua. Tapi dia tak pernah melakukan solat, tak pernah melakukan zakat. Berbahaya. Kerana kesudahan dia tu, kita akan menyaksikan kebiasaannya teruk. Dan dalam bab ini, lalu orang yang nampak akan kebenaran, lalu mengatakan Jangan kita tengok kekayaan dia. Kenapa? Tengok ayat tadi. Kecelakaan besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang Allah, di sisi Allah itu adalah lebih besar sebenarnya berbanding dengan Qarun. Tapi kalau Qarun tu dia keluarkan zakat, okey, alangkah baik jika kita menjadi seperti Qarun. Tak nafikan. Tetapi disebabkan Qarun tidak mengeluarkan zakat, itu puncanya. Orang menjadi gairah. Kenapa? Nak jadi macam Qarun, kaya tapi tak keluarkan zakat. Maka di sinilah orang yang ada ilmu mengatakan, jangan. Kamu fikir elok-elok. Di sisi Allah tu lebih berharga. Okey. Tetapi manusia tak tengok benda tu. Kemudian dalam sekelip mata, orang yang menyaksikan kehebatan Qarun tu dah kemuncak suka, nak juga jadi macam Qarun. Ya, Qarun lagi gah dia, lagi bangga dengan kedudukan dia. Kenapa? Tak ada siapa yang mengganggu dia melainkan Nabi Musa AS saja. Kemudian Allah mengatakan, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Tu dia. Tadi tengah gah tu, tiba-tiba terbenam. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang yang dapat membela diri. Apa tu? Allah mengatakan, kamu tengok Qarun tu ditenggelamkan depan mata Bani Israel. Tadi orang yang punya syok nak ikut jadi Qarun, bila tengok macam tu, Allah, nasib baik tak jadi macam Qarun. Nampak tak? Ya, mereka melihat dengan mata hati dunia semata-mata. Tetapi bila orang melihat keadaan begini, lalu Allah tenggelamkan dia dan juga kawasan tempat yang dikatakan telaga Qarun, tasik Qarun tu. Ya, siapa yang menyaksikan dikatakan telaga tasik itu terlalu besar. Tasik Qarun itu terlalu besar, menunjukkan gedung-gedungnya begitu banyak. Ya, tenggelam semua. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang yang dapat membela diri. Habis. Dalam sekelip mata kekayaan tinggal begitu saja. Bukan sekadar itu sahaja orang yang menderhaka seperti Qarun ni. Apabila dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan, apabila seorang lelaki berbangga berjalan dengan kemewahan, lalu ditenggelamkan sedikit demi sedikit, dan Qarun dah lama mati, tetapi roh dia
mengikut jasadnya ditenggelam sedikit demi sedikit demi sedikit sampai 7 petala bumi di tengah pusat-pusat bumi itu. Apabila sampai hari kiamat, sampailah apa? Tubuh tersebut dan rohnya. Jadi dengan arti kata lain, orang yang kaya begini, yang sombong, bongkak, ya, dia menyangkakan rezeki itu rezeki milik dia, maka akhirnya Allah hancurkan. Fir'aun pun sama juga. Bila kita menyaksikan orang-orang yang melampaui batas dalam sombongnya, itu pasal macam Bashar Assad, na'udzubillah min zalik, lelaki yang kafir kepada Allah, ya, yang membunuh umat Islam, yang mengaku dirinya ilah. Yang kita menyaksikan Allah akan hancurkan. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nak menyaksikan bagaimana Fir'aun dulu, macam itulah. Kita saksikan Bashar Assad, saksikan dalam YouTube bagaimana angkat budak tu dah tak ada badan dah, dada ke atas je. Budak kecil, baba tangan tinggal tulang je kat sini. Yang terbunuh betapa banyak. Nak tahu bagaimana Fir'aun, macam itulah. Pasal bila seorang mengaku dirinya Tuhan, ya, dia akan berbuat seperti itu. Berbanding Allah mengaku dirinya Tuhan, sifat pemurah, penyayang tu didahulukan. Tetapi bagi manusia, macam kita baca Fir'aun, Namruz, Raja Daqyanus dalam kisah Ashabul Ukhdud, ya, raja di zaman Ashabul Kahfi, bila mereka mengaku dirinya Tuhan, beginilah. Bagaimana Bashar Assad buat tu, begitulah. Baru kita dapat memahami tafsir Al-Quran bila raja-raja seperti Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Bila diarahkan bunuh budak-budak, ambil campak, bunuh, tanam, pancung kepala, begitu mudah. Ya, itu dia manusia bila mengaku dirinya Tuhan. Okay. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan dengan keganasan yang dibuatnya dan kesudahannya. Kalau kita menyaksikan dia boleh bina air, bina singgahsananya di atas sungai Nil. Pada zaman itu teknologi tak ada dengan teknologi yang ada pada kita, tapi dia boleh bina singgahsananya di atas sungai Nil. Itu pasal bila Musa dibuang, diletakkan dalam tabut tu, dia lalu tu memang kena masuk kawasan Fir'aun. Tu yang dapat. Lalu dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Kalimah Rabb tu, aku Tuhan yang maha tinggi. Kenapa? Dikatakan lagi dalam ayat yang lain, sesungguhnya Nil lalu di bawah mahligaiku, istanaku. Dahsyat Fir'aun. Ada seorang hamba Allah dibuat, yang satu rumah di atas bukit tu. Lepas tu dia kata, ustaz, dahsyat ustaz, dia suka sangat rumah saya buat sungai bawah dia. Saya terkejut. Saya kata macam rumah Fir'aun ni je kan, mata air tu. Saya pun pergi tengok, ya, memang sungai tu lalu bawah rumah dia. Tapi kita tak sama galah dengan Fir'aun, kan? Tapi nak menceritakan begitu sekali, ya. Dan akhirnya Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah, dan kita tahu nyawanya dicabut di situ dan rohnya diazab sampai hari kiamat. Dalam surah Ghafir kalau tak salah, roh dia diazab sampai hari kiamat. Sama juga Qarun. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini kita kena faham elok-elok, harta kita ada hak si miskin, orang miskin yang perlu kita tunaikan. Jangan kita main simpan, menghisap-hisap. Kalau kita nak hisap-hisap, Allah perkenalkan satu ayat kepada kita, ya, dalam surah, buka surah surah yang selalu kita baca lah, surah Al-Humazah, surah yang ke-104. Jumpa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, kita baca pun rasa gurun. Dan kalau kita faham bahasa Arab, ya, tak apa, tak faham, tengok terjemahan dia.
Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungkannya. Pengumpat, pencela, ya, mengumpat orang Islam, mengumpat apa-apa yang berkaitan dengan yang dilarang, dan mengumpul harta dan menghitung-hitungkannya. Kumpul harta, hitung. Bukan hitung untuk bayar zakat, hitung kerana seronok. Oh, aku banyak, aku banyak. Dia mengira bahawa hartanya dapat mengekalkannya. Subhanallah. Satu yang menarik, apabila seorang tu hantar SMS, seorang jutawan, bilion nun di tanah Arab sana, Kuwait, dia mempunyai hotel, berapa banyak hotel, dan dia perniagaannya tahap yang cukup dahsyat. Lalu dia kata rumahnya yang terakhir, dia bertunjuk, subhanallah, tercuit perasaan kita, kubur yang tak ada apa-apa. Dia tinggalkan harta tu di dalam kubur. Subhanallah. Tu dia. Allah mengatakan, apakah dia mengira bahawa hartanya dapat mengekalkannya? Kita mengira. Jangan kata dia, kita sangka duit tu, harta yang kita miliki tu boleh mengekalkan kita ke? Tak boleh. Bahkan harta itu kita akan guna, ya, untuk menyelamatkan diri kita. Subhanallah. Kalau, ialah, ini melalui pengalaman saya menyaksikan orang yang masya-Allah besar, orang yang hebat, yang ada kedudukan, ya. Pasal peringkat awal saya mengajar keluarga dia ni, sekelip mata Allah nak tarik. Tuan-tuan dan perempuan, bila Allah nak tarik sekelip mata, waktu dia hidup dalam keadaan polis kiri kanan penjaga dia, subhanallah, hebat. Allah hanya tarik sikit je. Urat saraf kita ni Allah tarik sikit je, habis. Satu ditarik, rebah. Hari nak berbuka puasa tu, dekat majlis yang besar tu, Allah tarik satu, rebah tu. Rebah. 4 bulan pergi ke China, 3 bulan di Australia nak berubat dengan penyakit tu. Tapi habis, ya. Dia masih hidup tapi dalam keadaan lumpuh. Allah tarik hanya satu urat, terputus urat dikatakan. Habis tu rebah, collapse tu. Jadi oleh kerana itu kita kena tahu nikmat yang Allah bagi. Bila tuan-tuan dan perempuan menyaksikan nikmat pada tubuh badan yang Allah bagi cukup, memang kita akan puji Allahu Akbar. Kita akan kata Allahu Akbar, subhanallah. Nikmat tu terlalu banyak. Allah cabut satu mata kita, satu mata pula, satu selaput mata pun dah. Tengok, kita nak baca pun kena pakai spek mata. Saya pun tak nampak, tuan-tuan dan perempuan. Lagi jauh lagi tak nampak. Selamat sikit, ya. Tak adalah nak tengok. Allah tarik satu je. Na'udzubillah, saya minta lindung pada Allah, jangan tarik urat-urat kita, ya. Habis yang tak ada mata disebabkan kencing manis. Allah uji begitu. Mula masya-Allah iltizam dengan agama, tiba-tiba sampai satu tahap disebabkan kencing manis, mata terus hilang. Tiba-tiba sampai dia tak nak semayang. Allah cabut begitu. Oleh kerana itu kita mengambil kira dalam bab ini. Nikmat pada tubuh badan satu nikmat, nikmat pada harta kita satu nikmat, nikmat keturunan kita satu nikmat. Semuanya nikmat Allah bagi, perlu kita berhati-hati. Okey. Dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Harta yang banyak dengan harapan, ya Allah bagikan aku nyawa. Allah nak terima ke harta tu? Tak ada apa di sisi Allah. Nakkan nyawa. Orang yang mati ni, orang yang nak mati, dia tak nak apa-apa. Kalau kita bagi emas biji, kawan dah nak, doktor kata kamu akan mati dalam sebulan lagi, dia tak nak tu. Kalau boleh aku nak hidup lagi. Bagi rumah banglo sebiji, tak nak. Aku nak nyawa. Aku dah tinggal sebulan lagi. Begitu kedudukan orang-orang yang doktor dah kata kamu akan mati. Kalau kita nak tahu, jiwa dah hilang dah waktu tu. Begitu juga setengah orang-orang tua, bukan semua masalahnya. Setengah orang-orang tua yang dah tahu umurnya dah sampai kepada 60, 70, dia hati dia dah tak nakkan dunia. Jiwanya takut sangat-sangat. Dia tahu kawan-kawan dia dah mula mati banyak. Dia menghitung kematian kawan-kawan dia. Akhirnya tinggal dia seorang. Dia tahu dia akan mati, tetapi syaitan mengganggu. Oleh kerana itu kita kena tahu, kena fokus. Kematian kena ingat selalu, ya. Subhanallah. Orang yang nak mati ni, dia dah tak nak harta. Walaupun dia mempunyai berjuta harta, dia tak nak tu. Dia nak sama ada bagi dia masa sedikit. Itu je yang Allah ceritakan dalam surah
surah Al-Munafiqun. Tuan-tuan dan perempuan, dia bukan satu main-mainan. Kenapa? Dia dah tak nak harta. Walaupun dia kaya, dia tak nak dah harta dia sendiri. Tetapi apa yang dia nak, bagikan aku sedikit masa. Itu rupanya. Di dalam surah Al-Munafiqun, surah ke-63, juzuk ke-28, Allah mengkhabarkan peristiwa ini, yang mana kita akan menghadapinya. Kita tak rasa lagi ni, pasal rasa sehat lagi Ustaz, Alhamdulillah. Ya, kita tak rasa lagi, tetapi Allah bagikan peringatan. Okey, ayat dalam surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10. Juzuk ke-28, surah ke-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Nampak tak? Dia tak nak harta, dia nak masa je. Ya Allah, tangguhkan sikit je matiku. Jangan kau matikan sekarang, tangguhkan sedikit. Aku boleh sihat balik, 1 minit pun cukup. Aku akan ke istihar apa yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang yang soleh. Tu je, nak sikit je. Tuan-tuan dan perempuan, nak banyak ke? Nak sikit. Apa dia? Aku nak istiharkan, aku bertaubat kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, ya, dan aku nak bersedekah. Seolah-olah dalam ayat ni menunjukkan saat-saat kematian Allah tunjukkan peranan sedekah begitu kuat, begitu dahsyat, akan membantu kita. Ini juga membantu dalam siri menjadikan seorang tu husnul khatimah. Ya, subhanallah. Nak banyak ke? 1 minit je. Ya Allah, aku bersedekah. Dengar sini, aku nak infakkan harta. Itu dia. Tapi dapat ke? Dapat ke? Allah ikut kita ke kita kena ikut Allah? Ajal kita telah ditetapkan. Tu umur kita sekarang 60 tahun, nak sikit je 1 minit. Tu yang lama tu, yang 60 tahun yang kita hidup, tak dan ke? Tak dan. Itu pasal kadang-kadang sampai tahap mailah menuntut ilmu, tak dan lah, sibuk lah. Bila dah tua, Allah baru nak menuntut ilmu. Silap kita. Tak apa nak tua, bila nak mati tu dah, lah baru nak menuntut ilmu. Tapi Alhamdulillah nak lagi. Ya, saya teringat macam kita buat apa kerja amal juga, bantu di Perak tu, satu kampung. Ya, seorang ustazah tu kita tolong, ya. Bayarkan dia ngajar, masya-Allah, orang kampung. Orang tua datang belajar kat dia. Ya, makcik-makcik sampai dah makan puluh ayam, maksudnya habis Iqra tu seronok sangat makan puluh ayam kenduri. Yalah, bila dah baca bismillah tu bersembuh air liur dulu, bukan bacaan tu keluar. Sampai ada makcik tu, kak tu cerita kat saya, baca a'udzu billahi, dia hafal kan. Orang dengar baca, dia pun hafal lah. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Terkejut kan? Orang ni rajim, bukan ni rahim. Lari makna dia. Kak tengok ni jim, bukan ha. Saya dengar macam tu, dia dengar. Ya, dah tua nak buat macam mana kan? Tapi dia belajar juga, mau belajar. Aku minta lindung, aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang asalnya kena rejam. Syaitan yang disayangi. Bila masa kita sayang syaitan? Nampak tak? Tapi disebabkan dia nak belajar. Saya kata Alhamdulillah dia nak belajar. Dia pun belajar tu. Saya tengok makcik umur dah 40-50 tahun datang belajar dengan dia. Ada kesedaran, muncul kesedaran. Alhamdulillah. Ya. Jadi ibu-ibu, benda ni satu benda yang
sensitif, kita katakan. Di saat-saat tua nak belajar, alhamdulillah. Ini saat tua tak nak belajar, datang perasaan malu. Aduh, yang tu rugi sangat-sangat. Rugi sangat-sangat. Kenapa? Hari kematiannya makin hampir. Rasulullah mengatakan siapa yang tak boleh baca Quran, dia dia lafaz tu tak betul dah kan, tapi dia nak baca, pahalanya 2 pahala. Subhanallah. Tapi dia tak nak, dia rasa malu, rasa ni ya. Subhanallah. Itu yang menarik saya tengok kelas kakak tu ya. Kita kata ada yuran ke? Tak ada, dia kata. Siapa nak bagi, Masya Allah, kita bagi. Kita ada peruntukan untuk dia. Pasal apa? Dia buat secara volunteer begitu. Jadi oleh kerana itu kita melihat dalam bab ini, walaupun orang tua, saya katakan belajar baca Quran, walaupun baca Quran tu habis, Quran tu tutup ya, habis basah kan, tak apa, baca. Silat-silat sebut tu gigi palsu pun terkeluar, tak apa. Yang penting nak belajar. Tuan-tuan, perempuan, Rasulullah memberi jaminan siapa yang belajar, Allah pemudahkan baginya jalan syurga. Belajar. Tapi saya katakan macam tuan-tuan dan perempuan belajar di depan saya, maksudnya berguru. Lain kalau kita belajar di rumah pula. Tapi nasib baik ada live terus ya. Belajar tak sama, kerana belajar di depan tu dia ada sentuhan jiwa tu, orang kata. Belajar kat dapur pula, kat rumah tu nanti dan orang pergi ke dapur kejap, bancuh air bawa kan. Dia tak kena tu ya, sentuhan jiwa tu. Belajar dalam kaset lagi tak kena, tapi masih lagi ada manfaatnya ya. Tapi insya-Allah yang al-muhim ya, setiap tekanan minyak yang tuan-tuan perempuan buatkan ya, walaupun karbon monoksida yang keluar, Allah bagi pahala yang besar insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Amin. Baik, jadi inilah menunjukkan bahawa pentingnya ya dalam bab menginfakkan harta. Dalam bab ini Allah bagi rezeki. Ingat, rezeki kita ni tidak dinafikan, adalah disebabkan orang-orang miskin di luar sana yang bantu dalam siri doa kita. Allah bagikan kelebihan kita apabila Rasulullah mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, jangan takut tentang kefakiran. Kamu berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai khazanah dunia segala-galanya. Allah akan bagi. Lagi kamu bagi infak, lagi banyak Allah bagi. Kamu infak kepada mak dan ayah, lagi banyak Allah bagi. Kerana pada mak dan ayah ada keberkatan. Ramai anak-anak kita silap mencari kekayaan melalui usaha-usaha dia, meninggalkan mak dan ayah dia. Bagi, betul mak ayah tak nak duit tu, tetapi kita bagi juga, nakkan keberkatan, sedekah pada mak dan ayah yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Tu saya katakan kepada mereka yang ada mak dan ayah, kalau nakkan harta tu diberkatkan, bagi pada mak dan ayah dahulu. Ni dia bagi kawan dia, dia bagi girlfriend dia. Subhanallah, satu benda yang tersilap banyak. Bagi mak dan ayah. Ini dia bagi mak ayah sebabkan mak ayah jaga anak dia, pun kita katakan silap. Bukan tak boleh jaga, tapi kita bagi disebabkan mak dan ayah jaga anak kita, macam kita bagi bibik juga. Harga pun sama bagi bibik juga. Bagilah lebih. Kalau bibik bagi 300, nah mak ayah jaga, bagi 3,000 ke. Kan? Sedap sikit. Mak ayah pun jadi excited nak jaga lagi kan. Tapi nak menceritakan betapa pentingnya harta itu diberikan sedekah. Penting sangat-sangat. Ramai orang terlupa bab sedekah boleh mencambahkan harta. Kan Allah katakan dalam surah Baqarah, kan? Kita dah biasa baca dalam surah Baqarah. Ayat yang mana? Okey. Ayat yang ke-26 1. Allah bila berbicara dalam Al-Quran, jangan biarkan bicaranya biar begitu saja. Tuan-tuan dan perempuan, gerakkan diri kita untuk melakukan. Gerakkan kita dalam ciri-ciri orang yang beramal dengan apa yang Allah katakan, Rasul katakan. Bila Allah katakan di mahsyar nanti, dua mata yang dipelihara oleh Allah daripada neraka, jangan kita biarkan dua mata tu begitu saja beramal. Tak ada mata jaga murabitun fi sabilillah, jaga di perbatasan jihad fi sabilillah. Kita buat satu lagi, mata yang menangis min khasyatillah, takut pada Allah. Buat yang tu. Jadi dalam ayat ni Allah mengatakan, ayat 261, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Allah melipatkan ganda ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya, lagi maha mengetahui. Tu dia. Allah janjikan menginfakkan harta 7 sebiji 1 sen. Macam mana nak kira? RM1 Allah akan bagi sampai RM700 nilaian. Tapi kita tak nampak dalam bentuk tu, kerana keyakinan kita kurang. Tetapi kalau kita yakin, tuan-tuan dan perempuan, memang Allah akan bagi. Ya, memang Allah akan bagi. Oleh kerana itu, dalam bab ini, bila Rasulullah mengatakan, mungkin barangkali kamu mendapat rezeki kerana saudaramu. Saudaramu tu pergi menuntut ilmu syar'i. Dalam bab ni diterjemahkan, ditafsirkan. Pergi menuntut ilmu syar'i. Kerana apa? Kerana ada kebaikan untuk menyelamatkan ummah. Kamu infak bagi makan dia. Pelajar-pelajar, kita pergi bagi infakkan dia, bagi makan, bagi bantu dia. Allah bagi ganjaran pahala, kita tak tahu. Kadang-kadang rezeki itu datang, diberkatkan, ditambahkan lagi. Tapi bila kita tinggalkan apa yang Allah kata, akhirnya kita merugikan diri kita. Sayang, ya, terutamanya bagi saya, fokus pada orang yang ada mak dan ayah. Memang kena ambil berat pada mak dan ayahnya. Kena ambil berat. Jangan dibiarkan mak ayahnya. Ya, ini anak-anak kita zaman sekarang ni, ini di antara fitnah lah yang kita hadapi. Oleh kerana itu, dalam bab pembahagian harta, ya tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita sayang pada anak kita, hak kita kena simpan juga, biar sampai mati pun tak apa. Bila kita baca dalam surat Khabar, ya, mak tu dia bagi harta pada anaknya. Harta berapa bidang tanah, dia harapkan anak tu menjaga dia. 3 orang anak dia bagi. Bagi-bagi sudahnya, mak diletakkan tanah wakaf, dibina satu rumah, duduk kat situ. Dan peristiwa berlaku. Orang kampung saya, dia percaya anak saya ada. Anak saya, makcik tu, anak saya akan jaga saya, anak lelaki. Seorang, 3 anak perempuan. DO, waktu tu orang panggil DO, apa ke, pegawai daerah tu, kata, makcik jangan buat macam tu. Pasal DO ni ada pengalaman. Ini zaman 60-an, 70-an punya kisah. Jangan buat macam tu, jangan bagi semua. Makcik ada ke? Nasib baik makcik tu tak reti menulis, tak reti membaca. Dia tak apa, saya ada anak tu, semua baik-baik belaka. Dia bagi 4-4. Rupanya DO tak bagi 4-4, dia tambah 5. 5 tu bahagian makcik tu. Makcik tu tengok pun tak faham, cop jari je. Rupa-rupanya betul. Subhanallah. Ya, orang yang menyaksikan menceritakan, menangis mereka menyaksikan. Makcik ni hilang. Bila berlaku satu krisis dengan anak-anak, hilang, bawa diri, tak jumpa waktu tu. Cari sana, cari sini, tak jumpa. Bila last jumpa di mana, itulah tapak bendang yang DO tinggalkan. Macam tu sekali. Tak nak balik dah. Tak nak balik. Datanglah anak menantu buatkan rumah kat situ, dan sampai matilah dia kat situ. Jadi oleh kerana itu, dalam bab harta kena berjaga-jaga. Walaupun anak kita sayangi, bagi, tetapi hak kita kena jaga elok-elok. Ya, subhanallah. Ini satu benda yang besar yang kita kena faham elok-elok. Bila menjadi fitnah di akhir zaman begini, kita kena berhati-hati. Okey. Jadi dalam bab bersedekah, maka kita lihat banyak kebajikan dan kebaikan, terutamanya bagi kita yang mampu. Apa salahnya kita bantu orang yang susah, sama ada dalam bentuk zakat, bentuk infak. Ya, orang-orang yang nak belajar, anak-anak yang nak belajar, terutamanya cuma di zaman sekarang kena tapis juga, supaya kita berzakat pada tempat yang betul, kita menginfak tempat yang betul. Jangan kata bagi aja, bagi-bagi, tiba-tiba kita tengok yang berlaku di Ulu Langat, kita bantu, tengok-tengok Juruzan punya ajaran sesat. Dalam situ ada masalah. Dia kata, bagi, tengok orang sunnah ni, bantu mereka, zakat ke situ. Begitu cara dia. Jangan main bagi, oh saya dah bagi anak yatim sana. Tengok-tengok grup Global Ikhwan Al-Arkam, lagi pening kepala kita. Ya, sampai dah mengaku abuya dia Rasulullah. Habis.
Oleh kerana itu berhati-hati dalam bab amanah yang Allah bagikan kepada kita tentang keuangan. Okey. Jadi itulah perkara yang kita lihat dalam bab hadis ini. Kemudian kita akan masuk bab istiqamah. Masa pun dah nak habis. Bab ini kita akan jelaskan pada satu pelajaran yang akan datang, kerana bab ini adalah bab yang penting bagi kita di akhir zaman, tentang istiqamah. Babul istiqamah. Bab istiqamah ialah berpendirian teguh terhadap ajaran agama Islam, ditambahkan lagi maksudnya ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana berdalilkan hadis Rasulullah suruh kita memegangkan sunnah ini, Quran dan sunnah, seperti memegang dengan garham. Pegang dengan garham memang susah orang nak tarik. Kalau pegang dengan gigi depan kita, tercabut, kena pula gigi itu palsu, lagi senang. Garham payah. Ya, menunjukkan satu kekuatan istiqamah, begitulah kedudukannya. Pada akhir zaman, istiqamah ini amat penting. Gelombang yang datang ni haru biru, kita pun tak tahu macam mana. Kerana apa? Gelombang yang datang, orangnya berjubah, orangnya berserban, orangnya berjanggut, orangnya pakai Quran dan sunnah. Macam mana kita nak berhadapan? Kalau tak ada istiqamah, agama yang kita anuti dengan betul, ilmu yang kita dapat dengan betul, dan istiqamah dengan ilmu tu, subhanallah, besar artinya di akhir zaman. Oleh kerana itu persoalan istiqamah bukan persoalan main-mainan pada zaman ini. Zaman yang menakutkan. Kalau Dajjal muncul berbentuk Tok Syekh, bentuk ustaz, agak-agak macam mana kita nak hadapi? Dia datang, saya pun ada dalil Quran dan sunnah, macam Al-Arqam buat. Tu dia. Dia pun pakai dalil juga ustaz. Ustaz pula, Allah, aku pun tak belajar habis. Menung belaka. Jangan ya, sampai ke puncak persoalan-persoalan yang timbul macam kami menjawab, subhanallah, macam mana tahap begitu sekali. Ya, kita dapat dalam apa ini kes Facebook apa semua ni lah. Bila persoalan yang ditimbul dalam kisah lelaki ni yang dikatakan apa nama, mana dia, lelaki Sufism ni, ada sahabat-sahabat kita terpening kejap. Dia dah belajar dah sunnah, tapi dia terpening. Macam mana? Kita pun tak reti nak jawab dah bila terpening macam tu. Dalam kisah tu, ni dia, kisah dia. Kisah seorang wali Allah dan anjing. Satu hari seorang wali dikenali sebagai Ba Yazid atau Abu Yazid. Yang ni Abu Yazid ni, siapa yang baca macam saya dulu peminat wali-wali ni, saya baca Abu Yazid Al-Bustami nama dia. Ya, ni tak tulis. Sedang jalan-jalan di satu lorong, tiba-tiba seekor anjing menghampirinya. Oleh kerana takut jubahnya tersentuh kulit anjing itu, maka Abu Yazid menarik pakaiannya ke atas. Tiba-tiba anjing itu bersuara. Bercakap anjing tu. Seperti suara manusia. Kalau kulit aku kering, terkena kulitku, Tuan tidak perlu mencuci pakaian Tuan. Tapi kalaulah kulit aku basah, Tuan boleh menyamak pakaian Tuan itu. Tetapi sifat benci yang ada dalam diri Tuan itu tidak boleh dicuci. Walaupun dengan 7 batang sungai sekalipun, dosa batin itu payah untuk dicuci. Ya, anjing tu reti masalah fiqah. Ya, mazhab Syafi'i ni, fiqah mazhab Syafi'i. Ahmad Bustami itu tak tahu mazhab apa. Okey? Kenapa? Mazhab Syafi'i ya mengatakan kalau kena anjing kena samak kan. Jadi dia punya anjing ni mazhab Syafi'i. Abu Yazid berkata, wahai anjing, kamu ini sangat bijak, marilah tinggal dengan aku seketika. Lalu anjing itu menjawab, tidak, kita berdua tidak boleh tinggal bersama, kerana aku ini dihina manusia, sedangkan Tuan dipuji oleh dunia. Tambahan pula, aku tidak menyimpan makanan untuk esok, sedangkan Tuan menyimpan makanan untuk setahun, jawab anjing itu. Lepas tu, mendengar kata-kata anjing itu, Abu Yazid berbisik sendirian, kalaulah dengan seekor anjing pun tidak sudi bersamaku, apakah aku layak untuk menghampiri Tuhan dan duduk di majlisnya? Puji-pujian bagi Tuhan yang menghina diriku dan mengajar manusia melalui perkara-perkara yang kecil. Okey? Jadi diceritakan tu, orang kata, betul ke ustaz? Aduh, dia ni, aku kata, saya kata dah faham sunnah. Cerita-cerita yang begini banyak terdapat dalam kitab-kitab kisah wali-wali. Ya, termasuk Yazid Al-Bustami ni. Ya.
Bagaimana kedudukan kita? Di sini ada pendirian. Kita kena ada pendirian yang tegas, kenal siapa Rasulullah, siapa sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, kena kenal. Tak berlaku pada Rasulullah, tak berlaku pada para sahabat. Mungkin dia kata Rasulullah berbicara dengan anjing, dengan binatang. Okey, sahabat, ini pasal dah dikaitkan dengan manusia. Apabila kes yang saya kata, yang dulu surah Kahfi hilang, seorang tu kata Allah boleh buat apa yang dikehendaki. Ya, betul, Allah boleh buat apa yang dikehendaki. Tetapi biarlah sanad tu betul. Takkanlah kita kata Rabi'atun Adawiyah, Kaabah datang kepada dia. Betul, Allah boleh buat kan? Tapi sanad dia problem. Penipu besar dalamnya. Okey, jadi dalam bab ini kita menyaksikan sahabat-sahabat pun tak berlaku. Dan kita pun faham dalam bab ini, kalau orang mazhab Hanafi marahlah. Kami tak apa pegang anjing. Macam mana dia kata najis pula? Dia jadi menyeleweng dalam kisah-kisah yang begini. Jadi kita mengatakan kisah-kisah macam ni, saya kata janganlah tanya betul ke tidak, tapi kata na'uzubillah, cerita yang penuh dengan penipuan, ya, besar. Okey, jadi begitu kaedah dia. Kita ada prinsip istiqamah kita dalam beragama tu kena ada. Ya, nanti insya-Allah sampai pada pelajaran yang akan datang kita berbicara tentang istiqamah pada akhir zaman ini. Bagaimanakah perlu? Ya, baru je lepas kelas tadi, ya, Ustaz, seorang kakak tanya, habis yang gang live ni, rakam ni letih pula. Ya, ya Hanana tu tak boleh ke Ustaz? Kan. Nak jawab macam mana tu? Ibu-ibu, kita, tuan-tuan dan puan-puan, nak jawab macam mana? Tak boleh. Tak boleh lah. Habis cerita. Kan? Jawab. Benda tu tak menepati syarak. Habis cerita. Ada istiqamah. Wallahu alam bisawab. Ada apa soalan? Ustaz, kalau saya cakap anak dia tu, anak dia kata tu yang perak, kita tahu lah ni kejahit yang sponsor macam Tak, itulah masalah sekarang kita terpaksa berhadapan dengan satu suasana orang yang mempertahankan itu di kalangan orang-orang yang ada title dia di dalam kerajaan, kan? Maka kita bicara al-haq, kebenaran, mereka tak boleh nak terima sebab bagi mereka setengah orang keluar TV, itulah yang betul. Okey, ada yang sokong, itulah yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menyaksikan di zaman kerajaan Mu'tazilah. Kerajaan Mu'tazilah tu, Amirul Mukminin membawa fahaman Mu'tazilah, ulama-ulama bawa fahaman Mu'tazilah, tinggal Imam Ahmad seorang je. Bagaimana dia? Tak betul ke dia? Imam Ahmad seorang je yang dapat mempertahan. Subhanallah, tu dia istiqamah. Ya. Dan akhirnya kebenaran itu terbuka, menunjukkan bahawa kebenaran itu adalah pada Imam Ahmad walaupun dia seorang. Jadi kaedah kita tengok pasal masalah kita nak menyampaikan kebenaran. Bila orang tak ada kebenaran, dia berbicara, habislah. Dia nampak Islam tu begini-begini. Itu pasal macam peristiwa tsunami, saya tak berhujah dengan masalah masjid terselamat, kan. Itu bukan hujah saya. Kita raih, kan. Tetapi bukan itu yang kita gebar-geburkan. Kenapa? Bila orang berkata masjid selamat di Aceh sana, memang itu kebesaran Allah. Nun di Sri Lanka, puak Buddha tu kata masjid kami pun selamat. Itu menunjukkan Buddha betul. Dia berkata, subhanallah, kita nak kata apa? Oleh kerana itu dalam bab ini, ya, kita mengatakan kebenaran itu tetap pada Islam. Walaupun kuil ke gereja selamat, kan, Islam tetap Islam. Ya. Jangan jadikan itu sebagai bahan hujah. Itu belum lagi yang tu, oi, tengok kat awan kalimah Allah. Belah-belah durian, durian tak ada. Belah-belah tembikai kalimah Allah. Apa? Dalam daging kalimah Allah. Ya. Datang orang Kristian, tu dia. Nampak cahaya kat bintang tu macam salib. Ingat salib. Habis cerita. Punya banyak dalam Quran kalimah Allah, tak ada bising pun. Tak ada nak baca pun, tak ada gerun, kan. Tapi kalimah Allah kat luar sana yang jadi gerun. Wallahu alam bisawab. Jadi kita kembali kepada kebenaran. Ya, biar orang nak berkata apa-apa, tapi macam kita didik anak-anak kita bicara secara betul. Ya, pendirian. Kerana persoalan ini saya katakan akhir zaman percaturan sengit sekarang ni. Ni kita melihat orang mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Orang mengkritik Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa mereka nak bicara? Melainkan orang itu di kalangan ahli bid'ah. Kita tahu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama terkenal, Ibnu Taimiyah, ya, ulama yang hebat. Subhanallah, ya, berhati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan, ini persoalan bukan persoalan main-mainan dah. Ya. Wallahu alam bisawab.
Itu je yang boleh jawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah.